Okay, so ni kita dah lepas ambil gambar apa semua. Jadi kita nak lepas balik dah. Ini salah satunya kalau kata kita masuk. Oi, ya, ini atas lebih kurang. Okey, kadang orang kalau dah tengok tu dia nak yang tu. Yes. Apa? InsyaAllah. Oh, dia masuk lubang, Sorry. Tak apa. What is it? Oh, Ganato. How do you test it? Oh, the hand's name. Dusky. Ganaprostus. Bentuk dia macam bandit tapi kalau tengok dia kurus. Bandit dia gemuk lagi. Ya, dusky. Ambil gambar ni kot nak sikit. Koyak ni. Ambil kat atas ni. Hai, apa Insan? Bukan kamera. Takut ular. Takkan saya takut ular Insan. Takutlah. Dah bagi ilmu banyak takut. Dah perturut ilmu kan? Ular takut. Patut merah. Dia punya ni. Ni ada bau ni. Ambil depan sikit. Dusky wolf snake. Lama tak tengok ni. What kind of snake is that? Rear fang or no fang? Ni bagi depan shoot Insan. Sikit depan tak shoot depan ni. Tak apa, buat video dulu. Tadi masa first kita masuk spot yang selalu tempat yang kita parking tu, kita selalu dapat ular kan. Okey, so malam ni kita dapat lagi Dusky wolf snake, Lycodon albifacus. Itu hari kita ada dapat hari tu masa kita masuk kita ada dapat subsintus kan. Wah, warna hitam juga tapi banded putih. So antara nak perbezaan dia, Dusky wolf snake tengok dia full hitam macam ni. Lepas tu dia panjang. Dia antara dalam family Lycodon juga. Tapi dia lebih panjang daripada subsintus white banded wolf snake. So yang ni Lycodon albifacus Dusky wolf snake. Itu perbezaan dia. Boleh beza dengan keadaan panjang dan saiz. Kalau itu hari kalau kita tengok saiz dia tu bulat. Okey, kalau yang ni badan dia agak memanjang dan agak kurus lah. Agak kurus. Lepas tu kalau kita perasan dekat betul-betul dia punya sisik ni dia ada macam satu line tau. Menggigit pula. Lepas tu kita tengok dekat sini ni. Bawah perut dah tapi tak perasan lah. Dia punya diet pula sama macam masa sebelum ni saya cakap. Dia makan cicak, mengkarung. Lepas tu ular-ular kecil yang lain. Jangan gigit. Kepada nak shoot. Tak ada orang nak shoot lah? Tak bawa. Satu yang bawa kamera. Tapi saya nak shoot lah. Nak. Boleh. Kita shoot dulu lah sini. Kita shoot sini. Nanti boleh terus lepas. Sini je kot. Sini. Tapi dia ni susah lah nak bagi dia boleh gagah lah ni. Kita cuba lah. Jampi. Dia tak ada. gigit. Tapi tak ada venom ni. Tapi dia tak ada racun. Tak ada. Kalau ada tak ada pegang itu macam. Ular ni dia punya diet makan dia macam selalu ular-ular lain jugalah. Dia makan cicak, karung dan ular-ular kecil yang lain. Dalam masa yang sama dia makan tu juga. Kalau kita nak tahu istilah Lycodon yang dusky ni, dia juga tempat habitat dia kawasan-kawasan hutan yang hutan-hutan rendah macam ni, tapi bukan di kawasan-kawasan perumahan. So dia duduk dekat kawasan-kawasan latar juga selalunya. Walaupun dia kita panggil dia ular sampah, tapi dia bukan main dekat sampah-sampah yang kawasan-kawasan perumahan. Nama dia kita panggil ular sampah dusky. So tempat-tempat dia tinggal tu kita boleh tengok dekat kawasan-kawasan latar selalunya. Kawasan-kawasan latar, kawasan sejuk yang ada lopok-lopok air. Lepas tu ada sungai-sungai kecil lah selalunya. Dia akan nampak sungai-sungai kecil, so kita boleh nampak lah untuk bagi spesies ni. So kalau kata ular ni masuk dalam kawasan perumahan tu, kemungkinan rumah-rumah tu dekat dengan kawasan latar, dekat dengan ular ya lah. Ada ular. Bawa lu. Oh, belum habis lagi. Ligan, ular. Ular. Ada lagi. Ular apa tu? Allah Akbar. Apa dah? Wow, triangle besar. Pegang. Ambil dulu. Potlak. Aduh deh. Mat dapat video dulu Tak ambil. Besar betul. Ini kena ambil gambar ni. Memang kena. Triangle. Besar. Ini mau tarik air. Wah. Oh, tapi ni gigit sakit tak? Gigit memang sakit lah. Kelibet memang sakit gigit. Tu yang bawah tu. Semut ni sakit.
Semut ni lagi sakit. Bawah. Ini okey. Mai kalau selalu apa mai venom lah. Ya, dia gigi tajam ni gigi dah. Oh, Bawa makan. Ni bawa makan. Tak start video ni. Dah 2 ekor lah. Mana? Oh. Sedang. Kisking mah. So malam ni kita ada jumpa dua ekor ulat tau. 2 ekor ulat. Kita jalan tak sampai lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Dusky wolf snake tu ni. Kelepek. Triangle kelepek. Okey, kalau yang kita tahu dekat Malaysia ada lebih kurang dalam 6 atau 7 spesies untuk Lycodon. Ni lah dalam family Lycodon. Ulat sampah tu saya dah buat setakat ni 2 video pasal ulat sampah. Tu kita akan tengoklah ke depan mana lah kita tahu. Kita ada jumpa lagi spesies ulat sampah yang lain. Kita akan update lagi lah dalam video-video yang seterusnya pasal ulat-ulat sampah ni. Pacak ni pun. Okey, yang sebelum ni saya ada cerita pasal ulat banded wolf snake tu yang ada belang-belang putih kan bila kecil. So bila besar dia dah hilang. Sama juga bagi dusky wolf snake ni. Dusky wolf snake ni kalau time baby dia sama juga, dia ada belang hitam putih sama dengan ulat, lebih kurang ulat kata payung. Cumanya kita boleh beza dengan saiz, lepas tu dengan anggaran panjang, dengan bentuk sisik dan bentuk badan ni kita boleh tahu sama ada dia dalam family Lycodon ataupun dalam family bungarus. So kalau kata dalam family bungarus, ulat kata payung, kalau anggaran panjang macam ni, saiz dia lebih kurang dalam 1 jari ataupun saiz 2 jari. Lepas tu perbezaan antara wolf snake dengan ulat kata payung kita boleh tengok dekat bahagian ekor. Kalau kata wolf snake dia punya bahagian ekor panjang dan tirus kecil. Tapi kalau untuk kata payung, dalam family bungarus, kata payung, kata tebu apa semua, dia punya ekor ni lebih kontot. Dekat sini punggung, boleh nampak dia punya punggung. Tapi dia punya bahagian ekor dia ni pendek. Itu kita boleh, itulah antara perbezaan kalau kita tengok daripada segi atas untuk nak memudahkan antara dua spesies ni. Okey. Lepas tu kalau kita tengok dusky wolf snake ni dia tak ada tau sisik tudang belakang, tengah belakang ni. So, kita boleh tengok sisik dia sama. Bahagian tepi dengan bahagian atas ni sama. Kalau kata dalam kata payung, apa-apa sajalah jenis ulat katam ni, kata payung, katam tebu, apa semua, ulat kata kepala merah, kita boleh tengok lagi satu dekat bahagian sisik ni. Dia ada satu sisik tunggal. Daripada tengkuk dia ni, tengah belakang dia sampai hujung ekor, dia akan ada satu sisik tunggal. Makna kata sisik tepi ni lebih kecil dan tengah-tengah belakang ni dia akan ada satu sisik besar memanjang penuh badan dia ni. Macam tulang, kita panggil tulang belakang lah. Dia akan ada sisik tulang belakang untuk katam, untuk dalam family katam. Jadi kalau kata bab pasal dusky wolf snake ni saya rasa dah habis dah saya cerita pasal dia. So saya pun tak sempat nak ambil gambar dia apa semua lagi. Tapi dalam masa yang sama kita dah jumpa triangle keelback. Jadi kita nak buat video dulu. Nak buat video pasal triangle keelback apa semua. Lepas dah habis pasal triangle keelback ni, barulah kita akan ambil gambar dusky wolf snake dengan gambar ni sebelum kita lepaskan balik ke kawasan-kawasan sini, kawasan yang tempat kita jumpa ni lah. Okay, kita akan lepas balik. Tapi tu lah, malam ni memang menarik sebabnya tak sampai 10 minit dah 2 ekor ulat. Kalau kata ikut kan, kalau kata spesies ulat ni kita nak cari satu malam tu, kalau kata dapat 2 ekor ni kira dah banyak lah kan. Memang dah banyak lah selalunya kalau kata 2 ekor. Sebab ulat ni dia bukannya haiwan yang kita boleh panggil. Kalau burung kita boleh panggil. So kalau kata ulat ni dia tak ada telinga untuk kita nak panggil dia. So untuk dapat 2 ekor malam ni memang betul lah. Memang sangat-sangat betul. Sebab baru perjalanan dalam 10 minit. Ke depan kita tak tahu lagi apa yang ada. Okey, so dah habis dah pasal dusky wolf snake ni. So saya nak bagi Ahmad pegang dulu ulat ni. Saya nak cerita sikit lah pasal triangle keelback ni pula. Okey, kalau kita perasan sebelum ni kita ada post pasal ulat laras belakang 3 segi. Tapi sebelum ni kita post tu video yang kita jumpa dekat parking kereta. Kita turun parking tu, kita terus jumpa. Tapi itu saiz baby kan. Ni kita jumpa yang besar. Jadi kita nak cerita sikit dengan anggaran saiz dia tu. Kita boleh tengok lah tu. Anggaran dia memang besar lah tu. Okey. Ni scientific name dia dalam family Xenocraphis triangularis. Ular laras belakang 3 segi. So kita nak cerita sikit lah pasal diet dia. Mungkin sebelum ni orang tak tengok video yang masa saya baby kan. Okey, ni kalau saya anggaran 2 jari ni, dia dah boleh makan katak, kodok, lepas tu dia makan ikan. Dalam masa yang sama, yang unik lah bagi ular ni, dia boleh makan ketam. Walaupun ketam kita tengok ada kepit dengan cengkerang yang keras tu, tapi untuk spesies keelback ni dia boleh makan. Itu yang unik dia tu pasal keelback ni. Okey, yang ni antara ulat yang aktif pada waktu siang, dia tak aktif pada waktu malam. So ulat ni kalau kata siang kita boleh jumpa dekat kawasan-kawasan air terjun, kawasan-kawasan sungai-sungai kecil. Selalunya ulat ni dia akan keluar daripada celah-celah batu, tempat-tempat kita santai.
Selalunya kalau kita berkelah dekat kawasan-kawasan latar, kawasan-kawasan sungai yang orang jarang masuk ni, kita boleh tengok bila dia ada bau ikan kita bakar apa semua tu, dia akan keluar daripada kawasan-kawasan celah batu. Sebab dia ada bau makanan ya. Yang lagi satu lah unik pasal keelback ni, dia boleh makan kodok. Dia tak macam ulat-ulat lain tau. Ulat-ulat lain belum tentu lagi boleh, pencernaan dia sama dengan ulat keelback ni. Sebab keelback dia boleh makan kodok walaupun kodok tu beracun, tapi pencernaan dia tu memang terbaik lah. Memang dah diciptakan untuk dia. Di sini dia boleh makan dan benda tu boleh hadam dengan baik walaupun katak tu beracun. Setengah ulat kalau kata dia makan kodok, dia boleh mati. Lepas tu pencernaan perut dia tak dia akan usus dia tu akan sakit. Sebab apa? Sebab kodok tu beracun Ataupun dia muntah. Ataupun dia akan ambil tang muntah balik ataupun nak ambil tang Sambung. Ataupun dia akan muntah balik. Ataupun dia akan muntahkan balik kodok tu. Sebab memang dia tak sesuai dengan keadaan ni lah, proses pencernaan dia tu. Dia tak macam keelback. Okey, macam saya cakap sebelum ni, yang ni dia spesies siang. Bila spesies siang, dia akan kejar tau. Kalau kata dia jumpa katak ataupun dia tengok ikan main kat gigi ayat tu, dia akan kejar ikan ataupun dia akan kejar katak. So dia takkan menunggu. Dia bukan macam dalam family ulat kapak. Ulat kapak selalunya dia akan tunggu makan. Tapi kalau untuk keelback, memang dia ulat yang antara ulat yang kejap untuk dia makan. Lagi satu, bila ulat ni ulat siang, so bila malam dia akan cari dekat pergigiran ayak selalunya, atas pokok yang kawasan-kawasan ayak, kawasan-kawasan rendah lah selalunya. Kalau kita tengok ulat ni, dia dalam keadaan perfect tau. Dalam keadaan perfect sampai hujung ekor. Sebab apa saya cakap ulat ni perfect? Salah satunya keelback, dia boleh putuskan ekor dia. Kalau kata dia rasa terancam ataupun dia nak lari daripada pemangsa, dia akan putuskan dia punya ekor untuk selamatkan diri. Tu yang kelebihan antara keelback ni. Okey, jap. So kalau kita ulat ni, dia akan macam cicak lah. Contoh, kita tangkap cicak, selalunya bila kita tangkap cicak, ekor dia tu akan putus kan. Contohnya ulat lah. Ulat kalau kata dia gigit cicak, lepas tu dia belik, cicak tu dia akan putuskan ekor dan cicak tu akan larikan diri. Ulat ni akan makan ekor cicak. Macam itulah juga keelback ni. Keelback ni dia akan putuskan ekor dia bila kata ulat-ulat lain tu cuba nak makan dia, ataupun biawak ke apa ke yang cuba gigit ekor dia untuk nak makan. Dia akan putuskan ekor dan tinggal ekor dekat biawak, dia akan bawa diri untuk selamatkan diri dia lah. Tapi kekurangan spesies ni pula ulat, bila ekor dia putus, dia dah tak boleh tumbuh balik macam ekor cicak. Cicak kelebihan dia macam itulah, bila ekor putus dia boleh tumbuh balik. Tapi kalau ulat, mana-mana ulat pun kalau ekor putus dia takkan boleh tumbuh balik dah. Itulah kekurangan ulat dan kelebihan cicak. Keelback 1, 2, 3. Okey, selain tu kita ada lagi 3 jenis keelback. Yang ni dalam family Xenocropis. So kita ada 4 jenis keelback yang ada dekat Malaysia. So salah satunya berbisa dan beracun. So Xenocropis ni salah satu keelback yang tak beracun lah. Sebelum ni kalau siapa yang pernah tengok video SKC Squad King Cobra Malaysia, kita boleh tengok dia ada cerita pasal Rhodopis. Itu pun salah satu keelback juga tu, keelback yang berbisa dan beracun. So ini tak berbisa dan tak beracun. Okey, kalau tuan-tuan ingat, sebelum ni saya ada post pasal Triangulagus keelback tapi baby. Baby dia tu kalau kita perasan dia punya warna merah-merah dia tu lebih terang. Lepas tu kehijauan dia tu pun terang. Kita boleh nampak tiap banded dia tu, kita boleh nampak dia punya warna kemerahan dia tu jadi macam 3 segi macam tu. So kita boleh tengok daripada kita boleh tengok daripada 3 segi tu warna merah dia tu, dan kehijauan dia tu sangat terang dan kita nampak benda tu dengan jelas kalau saiz baby ni. Lepas tu kalau baby dia unik. Kalau kita perasan kepala dia naik ke biru-biruan, naik ke purple. Itu kalau saiz baby. Kalau kita nak tahu untuk spesies keelback inilah Triangulagus ni. Okey, tapi yang ni, yang besar ni kalau kita perasan, tengok hijau-hijau dia tu dah mula hilang. Apa semua hijau dia dah mula hilang. Lepas tu corak merah dia pun kita dah nampak makin hilang dan warna dia pun makin pudak. Tapi still boleh nampak lah dia punya merah dia tu ke belakang. Kalau kita perasan, ulat ni baru lepas makan ni. Kalau tengok betul-betul ni, dia baru lepas makan. Lepas tu kalau di bahagian kepala ni kita perasan, tadi saya cakap kalau baby ke biruan kan. Okey, sekarang dia dah berubah jadi warna kelabu-kelabu hijau. Kehijauan sikit. Kita boleh tengok kepala dia dengan corak badan dia tu. Okey, kenapa kita panggil ulat keelback ataupun kita panggil ulat laras belakang segitiga? Kita boleh tengok lagi satu dekat corak dia ni. Nampak? Dia kemerah ni segitiga. So kita boleh nampak bandit-bandit dia ni. Memang takkan segi-segi tiga. So kita boleh tengok lah daripada segi tengah-tengah belakang dia pun kita boleh nampak dia punya corak. Sebab tu dia panggil ke ulat laras
belakang segitiga. Lepas tu ni kalau kita tengok bahagian kepala dia ni, dengan saiz satu jari macam ni dia boleh makan. Kalau kata ikan boleh saiz lebih kurang dalam 3 jari ikan atau 2 jari lebih ni, dia still boleh makan. Walaupun kepala dia hanya besar sejari, sejari telunjuk. Satu jari telunjuk ni. Lepas tu kalau kata kodok pula, dia boleh makan saiz-saiz kodok yang saiz 3 atau 4 jari lepas makan. Dengan anggaran saiz dia lebih kurang 1000 jari untuk spesies keelback. Okey, so dah habis dah saya cerita pasal dusky wolfneck, pasal keelback ni semua. Lepas tu sekarang ni kita nak sambung balik FP. Kita pun dah kena tinggal jauh dah ni. Kalau ikutkan ni, sebelum kita nak lepaskan dia ni, kita nak cuba ambil gambar dan apa semua dulu, set up kamera. Lepas kita ambil gambar dan kita akan lepaskan balik ke kawasan-kawasan sungai ni lah, tempat yang kita jumpa dia tadi ni. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe video Mahawansa 66. Okay, so tadi kita dah habis ambil gambar untuk triangle keelback. Jadi kita nak ambil gambar untuk dusky wolfneck pula. Lepas tu kita akan lepas balik dekat bawah ni kot. Sebab keelback kita lepas atas. Jadi ni kita akan lepas dekat bawah ni pula. Jom. Okay, so kita dah ambil gambar. Ambil video lah. Tapi ni dekat tu. Okey, so kita dah ambil gambar untuk dusky ni, dusky wolfneck. Lepas tu ambil gambar dia pun bukan main susah lagi nak pujuk ni, bagi diam. Jadi kita dah ni apa semua, so kita lepas balik lah kat kawasan sini. Tengok dia punya tempat kita boleh tahu dia pergigian latar-latar selalunya. Kawasan sungai-sungai kecil dan ni rumput-rumput macam ni selalunya dia akan duduk dekat bawah-bawah daun kering ni ataupun dekat bahagian lubang-lubang pokok macam ni selalunya. Kita boleh nampak dia. So kita lepas lah kot. Tutup. Okey, Assalamualaikum. Hari ni bersama saya lagi Mahawansa 66. Jadi kita dah dekat sini lebih kurang dalam 2 jam ataupun 2 jam setengah macam tu. Tapi itulah sebabkan kita dekat sini jadi lama. Sebab mula-mula tadi kita dah jumpa satu ular sampah. Lepas tu elok jalan lebih kurang dalam 10 minit macam tu, bapak bagi tahu kata dia pula jumpa ular keelback. So kita ambil gambar tu apa semua. Jadi kita dah record video, lepas tu kita dah ambil gambar apa semua. Lepas tu kita dah lepas balik apa ni. Jadi kita nak teruskan perjalanan lagi sebab kami pun dah kena tinggal jauh dah ni. Kalau ikutkan ni, tak tahu depa dah lepas tang mana, kami dah tak tahu. So kami kena teruskan lagi perjalanan. Tengok apa lagi yang ada dekat depan-depan ni, kita tengoklah. Kalau kata nasib baik, manalah nak tahu kita dapat rezeki malam ni jumpa lebih kurang dalam 4 atau 5 ekor ular tu. Cara memang cantik lah malam ni. Harap-harap kita dapat jumpa lagi lah ular. Okey, jumpa lagi. Setakat ni kita dah masuk FP lebih kurang dalam 4-5 jam macam tu. Tadi kita masuk tadi lebih kurang dalam bukan 4-5 jam lah. Tadi kita masuk tadi dalam pukul 9. Sekarang dah pukul 5 pagi. Duduk asal baru dalam 3-4 jam. Tapi setakat ni kita masuk dalam masa dari pukul 9 sampai pukul 5 pagi ni baru kita dapat 2 ekor ulat. Tapi kalau untuk cicak, untuk serangga-serangga lain tu banyak lah. Macam tadi saya tengok tadi macam cicak pun lebih kurang 3-4 jenis cicak. Lepas tu jumpa katak saja pun lebih kurang dalam 3 atau 4 jenis katak, yang katak-katak pokok macam tu lah yang kita jumpa. Tapi disebabkan malam ni kita fokus nak cari ular, so rezeki kita malam ni setakat ni 2 ekor saja. So kita pun nak balik ni apa semua, nak balik rehat apa semua. Mungkin tengoklah minggu-minggu depan macam mana kalau tak ada apa. Okey, so minggu depan kalau tak ada apa-apa kita cuba lagi headping dekat kawasan port baru lah. Port baru yang kami masuk ni memang agak menarik. So jangan lupa share dan like dan subscribe video Mahawansa 66. Terima kasih semua.